Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi dengan video dan juga rancangan yang menarik guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan yang sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab Allah beri nikmat kesihatan yang baik kepada kita semua guys. Tapi kalau tak sihat pun kita kena tetap bersyukur kepada Allah sebab nikmat syukur ni kalau siapa yang faham dia akan tahu betapa besarnya anugerah syukur yang Allah bagi kepada hamba-hamba dia. Sebab itulah tak kiralah dalam keadaan apa pun guys, bila kita syukur kepada Allah itu bermakna kita berserah kepada Allah sepenuhnya. Nah, apabila kita berserah sepenuhnya kepada Allah guys, Allah sayang. Okay guys, untuk hari ni aku nak share dengan korang atau cerita-cerita dengan korang. Aku rasa ini antara perkara yang penting umat Islam perlu tahu. Sebab apa aku rasa benda ni penting umat Islam perlu tahu? Sebab takkan kita tak nak tahu sesuatu kejadian yang harus kita tahu. Seperti hari tu aku ada share dengan korang video di mana keadaan di Arab Saudi. Diorang buat pesta guys, diorang buat konsert dan dalam konsert tu memang ramai gila orang yang pergi guys, dan benda tu berlaku di Riyadh, Arab Saudi lah. Dan seperti yang kita tahu dalam konsert tu juga dia bawa apa ni penyanyi-penyanyi antarabangsa guys, dan ada juga ada katanya ada WWE, ada wrestling guys. Kau bayangkan wrestling boleh ada dekat Arab Saudi. Benda ni memang sangat tak masuk akal. Pada aku ini adalah satu petanda di mana Arab Saudi mula membuka ruangan diorang kepada barat, iaitu diorang nak cuba memodernkan Arab Saudi. Dan ini menakutkan guys. Pasal apa? Kenapa aku cakap menakutkan? Bila terjadinya macam ni, dan kita tahu bumi Arab Saudi ni adalah bumi suci, dan disitulah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan di situ jugalah banyak berlaku perjuangan-perjuangan untuk menegakkan agama tauhid, iaitu agama Islam yang kita pegang sekarang ni guys. Tapi akhirnya sekarang kita nampak Arab Saudi dah mula berjinak-jinak dengan api. Hari ni guys, aku nak share dengan korang satu lagi cerita yang aku rasa agak menyeramkan jugalah. Sebab apa aku cakap menyeramkan? Pasal korang tahu kan, Arab Saudi dan juga Israel memang satu negara yang dah lama kita memang boykot. Begitu juga Arab Saudi, mereka dah lama boykot negara Israel, terutama dalam penerbangan, maknanya dalam isu penerbangan, maknanya kapal terbang daripada Israel confirm tidak boleh lalu di ruangan udara Arab Saudi. Tapi hari ni guys, okey, kalau kau tengok dekat sini ni, aku ambil pada Jabatan Netizen Negara 20 daripada IG. Dia cakap, okey, kau tengok kat sini, pertama kali dalam sejarah pesawat Israel berjaya mendarat di tanah Arab Saudi. Guys, ini pada aku, macam aku cakap tadi lah, Arab Saudi dah mula bermain dengan api guys. Dan kat sini kita nampak, walaupun di sikit-sikit guys, kita dah mula nampak adanya detik-detik atau putik-putik hubungan diplomasi antara Arab Saudi dan juga Israel. Walaupun benda ni kita tahu benda ni bukanlah satu benda yang official, tapi dah mulalah nampak ada bagi share ruangan udara, dia dah boleh masuk ruangan udara Arab Saudi, dan mereka pun dah boleh mula nak berjinak-jinak dengan Israel. So ini sesuatu yang aku rasa sangat menakutkan, pasal ini adalah petanda kita menghampiri akhir zaman guys, menghampiri kiamat guys. Okey, kalau kau baca kat sini, Netizen Negara 20, sejak sekian lama dihalang dari mendarat di bumi Riyadh, Arab Saudi tahun ini telah menyaksikan pesawat Israel berjaya mendarat secara rasmi di bumi berkenaan buat pertama kali dalam sejarah guys. So menurut laporan daripada The Jerusalem Post, sejarah terbaru ini tercipta selepas pesawat Emirates 737 Royal Jet berjaya mendarat di lapangan terbang Ben Gurion, Israel pada Isnin petang lalu. Difahamkan pendaratan pesawat dari dua buah negara yang mendarat di lapangan terbang Arab Saudi dan Israel ini berjaya direalisasikan sejak Israel membuat perjanjian bagi menjalinkan hubungan baik bersama empat negara Islam, iaitu UAE, Bahrain, Maghribi dan Sudan. So ini aku rasa mana-mana negara Islam yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel, aku rasa mereka adalah pengkhianat lah, pada pendapat aku lah guys.
Okey, untuk pengetahuan sebelum pembukaan ruang udara Arab Saudi, pesawat Israel terpaksa melalui laluan yang lebih jauh dan berliku untuk ke Mumbai bagi mengelakkan daripada masuki ruangan udara Arab Saudi. Perjanjian yang termeterai sekaligus menjimatkan 2 jam perjalanan dari Tel Aviv. Bagaimanapun, masih belum terdapat penerbangan komersial antara Arab Saudi dan Israel ketika ini. Pendaratan pesawat Israel di tanah Arab Saudi turut menjadi simbol kepada pembukaan ruangan udara antara satu sama lain. Pembukaan ruang udara ini turut membenarkan pelancong Israel dalam mendapatkan penerbangan secara terus ke Dubai, Maghribi dan Bahrain. Sementara itu, beberapa negara lain seperti Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Brunei, Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Maghribi, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Syria, Tunisia dan Yemen antara masih konsisten dalam menghalang kemasukan Israel secara rasmi, guys. So, ini satu hal kita dah nampak. Diorang dah mula boleh bagi share ruangan udara. So, lama-lama daripada share ruangan udara, diorang share lah hubungan diplomatik. Ini yang kita takut, guys. Aku sangat-sangat berharap agar tidak terjadi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi, guys. Tapi kalau terjadi, apa lagi, guys? Inilah petanda awal. Jadi kita kena menyiapkan diri kita, guys, kalau datangnya peristiwa yang kita takut tu, guys. Okey, ini daripada Malaysian Gazette. Ini pun sesuatu yang aku rasa sangat menarik untuk kita tahu, dan pada pendapat aku, guys, benda ni pun menakutkan juga, guys. Kalau betul lah ini realitinya, aku rasa ia sangat menakutkan. Okay, kalau kau tengok sini, Malaysian Gazette cakap putera Muhammad bin Salman didakwa bunuh Raja Abdullah. Allah, scary ni, guys. Aku tak tahulah kepada korang menakutkan tak, tapi pada pendapat aku ini menakutkan. Kenapa aku cakap menakutkan? Kalau betul lah ini memang kenyataannya, aku takut silap-silap nanti akan berlakunya perang 3 putera raja, di mana memang dah tertulis yang kita tahu apabila penghujung zaman nanti akan berlakunya kematian seorang raja dan perebutan tahta 3 putera untuk merebut tahta ni lah. Tapi yang confirmnya 3 putera ni takkan dapat apa pun. Sebab apa? Yang datang waktu itu, yang menang ketika itu adalah Imam Mahdi. Okey, sambung balik. Kalau kau tengok kat sini, dia tulis pada Malaysian Gazette, putera Muhammad bin Salman didakwa bunuh Raja Abdullah. Putera mahkota Arab Saudi didakwa menggunakan cincin racun, guys, untuk membunuh Allahyarham Raja Abdullah, dedah bekas pegawai perisik tertinggi Arab Saudi. Dalam temubual dengan CBS, Sa'ad Al-Jabri mendakwa Muhammad bin Salman memberitahu sepupunya pada tahun 2014 bahawa beliau mahu melakukan perkara itu bagi memberi laluan kepada ayahnya. So, yang dedahkan benda ni adalah bekas pegawai perisik tertinggi, guys. So, maknanya bukan calang-calang orang yang mendedahkan. Tapi adakah ini kenyataannya benar? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Adakah kenyataan yang diberi itu betul atau tidak betul? So, aku tak tahu, guys. Tapi apa yang cuba dibongkarkan oleh bekas pegawai tertinggi perisik Arab Saudi ni, pada aku sesuatu kenyataan yang agak menakutkan, guys. So, kalau tengok kat sini lagi, putera Muhammad bin Salman didakwa bunuh Raja Abdullah, daripada Malaysian Gazette lagi lah. Okey, dia cakap kat sini, putera mahkota Arab Saudi didakwa menggunakan cincin racun untuk membunuh Allahyarham Raja Abdullah, dedah bekas pegawai perisik tertinggi Arab Saudi. Dalam temubual dengan CBS, Sa'ad Al-Jabri mendakwa Muhammad bin Salman memberitahu sepupunya pada tahun 2014 bahawa mereka mahu melakukan perkara itu bagi memberi laluan kepada ayahnya, guys. Ia susulan terdapat ketegangan dalam keluarga pemerintahan pada masa itu berhubung penggantian pemerintah, mana waktu tu diorang tengah mungkin ada perebutan kuasa, guys. Kerajaan Arab Saudi menggelarkan Jabri sebagai bekas pegawai yang hina dalam sejarah mereka cerita. Okey, so kat sini dia ada counter, guys. Maknanya kerajaan Arab Saudi dia counter balik apa yang dikatakan oleh bekas pegawai itu Sa'ad Al-Jabri ni sebagai orang yang hina sebab mereka cerita. So, kita sambung lagi, guys. Dalam wawancara dengan program 60 Minutes CBS, Jabri memberi amaran bahawa putera mahkota pemerintah de facto Arab Saudi dan anak Raja Salman adalah psikopat pembunuh di Timur Tengah dengan sumber
tidak terkira banyaknya yang menimbulkan ancaman kepada rakyatnya, kepada Amerika Syarikat dan juga kepada planet ni. So satu kenyataan yang aku rasa menakutkan guys. Dia mendakwa pada pertemuan 2014 putera itu mencadangkan kepada sepupunya putera Muhammad bin Naif, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi ketika itu, bahawa dia boleh mengaturkan pembunuhan Raja Abdullah guys. So kalau ikutkan dengar cerita ni, memang satu cerita yang seram lah guys. Pasal apa? Sebab seorang pegawai perisik tertinggi mendedahkan satu cerita yang agak mengejutkan, di mana putera Muhammad bin Salman ni dia telah bagi tahu kepada adik-beradik dia, seorang adik dia, bahawa dia nak bunuh bapa saudara waktu itu adalah Raja Arab Saudi lah, Raja Abdullah. Dan dia dedahkan di CBS, dan ini satu pendedahan yang aku rasa sangat menyeramkan guys. Pasal kalau betul lah ini kenyataan yang telah berlaku, boleh jadi akan berlakunya huru-hara guys. Boleh jadi akan berlakunya huru-hara, dan secara tak langsung akan berlakunya perang antara tiga putera ni. Ini yang aku takut guys. Sebab kalau berlakunya perang tiga putera ni, so kita dah nampak lah semakin hampir guys kepada hari yang kita takuti tu guys. Kenapa aku cakap takuti? Sebab memang aku tak tahu adakah antara kita semua ni dah bersedia untuk menerima kehadiran Imam Mahdi. Kalau hadirnya Imam Mahdi, nak atau tidak, kita kena bersedia untuk menerima guys. Sebab siapa yang tidak bersedia untuk menerima Imam Al-Mahdi, so bermakna dia ada masalah guys. Sebab apa? Bila hadirnya Imam Mahdi, pasti akan adanya Dajjal. Dan bila keluar Dajjal ni, aku cakap kenapa aku perlu rasa takut. Pasal apa? Orang yang kuat iman dia macam mana pun, dia tidak akan boleh fight dengan Dajjal. Sebab tu dinasihatkan jangan jumpa Dajjal. Kalau dia datang, kau jangan suka-suka nak pergi jumpa. Walaupun iman kau kuat, walaupun ilmu agama kau memang power gila, sebab bila kau jumpa Dajjal, confirm kau akan ikut dia. Sebab tu aku cakap takut guys. Dan memang sebaiknya kalau Dajjal ni keluar, kita duduk dekat rumah, jangan keluar, lock anak bini, lock mak semua, dan pastikan kita ada makanan yang mencukupi. Tapi harap-haraplah jangan kita sampai waktu yang itulah guys. Sebab memang sesuatu yang aku tak dapat nak bayangkan. Memang menakutkan guys. So untuk isu kali ni, aku rasa benda ni sangat bermanfaat untuk kita ambil tahu guys. Sebab kenapa aku rasa sangat bermanfaat untuk kita ambil tahu? Kita sebagai umat Islam perlu peka dengan setiap isu yang terjadi di dunia Islam guys, especially di belah-belah Arab sana lah. Sebabnya kalau kita tak peka, kita tengah syok dengan keseronokan dunia yang kita ada sekarang ni. Contohlah syok dengan harta yang kita ada, sampai kita tak nak ambil tahu pasal apa yang berlaku di negara-negara Arab. Tiba-tiba pop-up dah berlakunya perang tiga putera yang berebut tahta tu, dan korang masih lagi tak ambil tahu. Pop-up keluar Dajjal, dan masih lagi tak ambil tahu. Tiba-tiba Dajjal pun menjemput kau. Ini sesuatu yang aku rasa boleh dikira game over. Sebab apa? Kalau dah tergolong di dalam golongan Dajjal guys, nauzubillah min zalik, memang ini kita banyak-banyaklah doa kepada Allah supaya biarlah kita atau anak cucu kita mana yang terpaksa mengharungi kedatangan Dajjal ni, supaya kita selamat daripada godaan dan juga fitnah Dajjal. Sebab sekali kita ikut Dajjal, selamanya kita akan bersamanya, dan selamanya juga kita akan berada di neraka Jahannam. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat aku takut guys. Dan aku doa agar diri aku, keluarga aku, seluruh keturunan aku, begitu juga dengan korang yang mana menonton ni, diri korang, keluarga korang dan keturunan korang, supaya Allah pelihara kita semua guys daripada fitnah Dajjal, daripada mengikut langkah Dajjal, dan daripada menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita menjadi orang yang beriman. Semoga kita semua dapat berpegang teguh kepada agama kita, iaitu agama tauhid, agama yang hak, agama yang benar, iaitu agama Islam guys. So untuk video kali ni aku rasa sampai dekat sini saja guys. Mana yang dah tonton pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Mana yang belum subscribe dulu channel ni, bukannya mahal guys, percuma je. Dan please share video ni dengan kawan-kawan korang. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.